Dan macam semalam saya dengar apa ini Iswadi apa daripada Parti Keadilan, dia dah melontarkan kenyataan, saya ingat tak betul, rupanya betul, iaitu bahawa kerajaan telah berbelanja lebih RM1 juta. Kerajaan yang lalu membelanjakan lebih RM1 juta untuk mengubah suai dan membeli perabot baru bagi kegunaan 4 menteri dan timbalan menteri pada tahun 2020 serta tahun ini 2021. Menurut Datuk Ismail Sabri, ia melibatkan 2 menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab hak ehwal undang-undang serta Sabah dan Sarawak selain timbalan mereka. Katanya kerja-kerja ubah suai serta penggantian perabot lama. Jadi saya heranlah, takkanlah 3-4 tahun perlu diganti ingat perabot. Kerja-kerja ubah suai penggantian perabot lama sepanjang tempoh 2 tahun itu dijalankan mengikut ketetapan dan kelayakan berdasarkan garis panduan serta peraturan Unit Perancang Ekonomi JPM. Yalah, pegawai dekat Unit Perancang Ekonomi itu ikutlah kalau menteri tidak. Untuk pejabat menteri dan timbalan menteri bagi hal ehwal Sabah Sarawak, menurut kata Yang Berhormat Perdana Menteri, sebanyak RM145,977 dibelanjakan bagi tujuan pengubahsuaian dan RM254,733 lagi bagi membeli perabot baru. Wow, 254,000 suku juta untuk perabot di 2 pejabat. Saya pun menung berfikir, perabot apa ya? Kemudian katanya tender itu dilaksanakan oleh syarikat Sega Elektrik Sdn Bhd. Demikian menurut Datuk Seri Ismail Sabri bagi menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Hana Yoh, Ahli Parlimen Segambut. Sebab itu saya katakan, bila kita Parlimen dah bersidang, maka terdedah segala-galanya. Kita dapat melihat segala kepincangan, segala benda-benda yang tak masuk akal pun. Ini betul, Saudara Abid Talok, ganas sampai 254,733. Dia kata tender itu dilaksanakan oleh syarikat Sega Elektrik Sdn Bhd. Kemudian apabila Hana Yoh meminta Perdana Menteri menyatakan kos pembelian perabot baru serta nama pihak atau syarikat yang mendapat tersebut, Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri berkata bagi pejabat menteri di Jabatan Perdana Menteri yang mengelolakan hal ehwal Parlimen serta undang-undang, RM380,000 dibelanjakan bagi ubah suai pejabat. RM380,000 renovation pejabat. Rumah kat Kuala Lumpur dulu, rumah teres sebiji tu. Kalau dekat kampung, kalau dekat Kelantan, banglo lah, RM380,000. Manakala RM90,000 lagi sebagai membayar kos menukar perabot. Syarikat yang diberikan tugas itu ialah Puncak Interaktif Sdn Bhd. Kemudian untuk pejabat timbalan menteri bagi hak ehwal Parlimen dan undang-undang pula, Ismail Sabri menyatakan sebanyak RM192,870 dan RM10,000 dibelanjakan masing-masing untuk kerja ubah suai dan menukar perabot. Mana ratus-ratus ribu lah sekarang ni. Jadi jumlah keseluruhan bagi semua kerja itu adalah sejumlah RM1,73,580. Saya bila baca begitu, saya kata kita rakyat nak makan pun seksa. Sebab itu saya melati, memang patut dibongkar pembelanjaan masa Parlimen dimandulkan bawah Perikatan Nasional. Dan ini duit-duit rakyat, mesti dapat kelulusan daripada Parlimen. Saya bukanlah niat kita nak menzahirkan kebencian, tapi bila melihat kenyataan-kenyataan begitu, saya rasa geram pun ada. Apakah dalam keadaan begitu mereka tidak boleh untuk berhemah ataupun berjimat cermat? Tak ada keperluan. Okeylah nak tukar kursi menteri, okey, tukar kursi menteri, kursi ajalah, takkan segala perabot nak ditukar. Jadi besok datang menteri baru, ubah lagi. Cukup-cukuplah kita berbelanja dengan keadaan sebegitu. Sebab itu akhirnya Allah SWT murka sebab kita boros berbelanja dan rakyat tersepit, rakyat hidup dalam kesukaran. Saya menyatakan ini daripada dapatan, daripada apa yang dilaporkan daripada Parlimen. Bukan buat-buat cerita ni saudara. Dan ini kenyataan yang dikeluarkan jawapan bertulis.
Saya yakin sebab itulah dia bagi jawapan bertulis, sebab itu dia tak mau bercakap berdepan. Kalau bercakap berdepan, lagi ruyuplah dikerja dia pembangkang dan ahli member parlimen. Jadi jawapan paling mudah bagi jawapan bertulis. Jadi bila jawapan bertulis ni tak ada berbangkit lah. Kalau nak dibangkitkan pun terpulang pada speaker. Speaker kata ini bukan masanya, kita akan bincang yang lain. Habis akhirnya benda itu seperti menyapu segala sampah sarap di bawah kapet. Itu keadaan saudara. Ni satu hal lagi pula ni di Melaka. Sepanjang sidang Parlimen Dewan Negeri Melaka, mantan Ketua Menteri Melaka, Adli dah terbongkar pula satu cerita. Katanya terdapat sebuah syarikat yang berpengkalan di Singapura dengan bayaran pendaftaran syarikat itu cuma $100 dolar Singapura saja, tetapi mendapat tanah. Syarikat itulah nama terbaik, syarikat Tun Perak Holdings, yang didaftarkan pada 12 hari bulan 6, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. 12 Jun 2021 telah pun mendapat anugerah tanah. Dia beli, dia bayar premium dan sebagainya. Jumlah tanah itu 1,190 ekar. Sedangkan syarikat itu modal berbayarnya hanya $100 Singapura. Pada 29 hari bulan Jun 2021, Kerajaan Negeri, sedikit saja lagi, ni yang terakhir, telah menganugerahkan satu projek pembangunan kepada Faiz Melaka Sdn Bhd. Kawasan seluas hampir 1,200 ekar. Dan kalau kita melihat Faiz ini, saya merujuk kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Ini satu company yang kita bagi 1,000, kalau jumlah tepatnya 1,190 ekar. Dan kalau kita lihat Faiz ini dimiliki oleh Datuk Wira Ling Kachok. Dan siapa pemegang saham dia? Kalau kita tengok total share dia, Mr. Toh Kong Ming, dia ada 216,820 total share dia. Datuk Wira Ling Kachok ada 293,180,000. Dan Tun Perak Holding Private Limited ini ada 490,000. So kalau kita tengok Tun Perak Holding Pte Limited ini, Private Limited ini, so kita boleh melihat bahawa Tun Perak ini adalah satu syarikat yang didaftarkan di Singapura. Dan yang paling pelik, syarikat ini berdaftar pada 12 hari bulan 6 tahun 2021 dengan paid up capital 100 Sing dolar. 100 Singapura dolar. Ini yang harus kita lihat. Saya rasa ini perlu ada siasatan. Sebab tu saya kata Muhammad Datuk Sulaiman, dia beliau sahabat saya, tapi saya cakap terus terang, kalau tak betul lah. Kalau betul kita nyatakanlah. Ini yang ditimbulkan dalam perdebatan Dewan Undangan Negeri Melaka. Saudara, jadi lepas satu-satu. Begitu juga bila di Negeri Kedah semalam. Kecoh pula apabila Muhammad Menteri Besar Kedah, dia menyatakan bahawa zaman mantan kepimpinan Mukris terdapat pemindahan wang sejumlah berapa juta ke negara luar, 13 juta ke akaun luar negara di Kanada. Katanya dengan slip pemindahan masih disimpan oleh pihaknya. Itu kenyataan di Kedah. Jadi apabila Mukris mencabar, dia kata kalau betul nyatakan bukti sebagainya, kalau tidak jumpa di mahkamah dan sebagainya. Dia kata ini bukan Mukris yang buat, tetapi waktu itu berada zaman bagi saya, kalau benar adanya pemindahan wang oleh MB Incorporated, wang milik syarikat Kerajaan Negeri Kedah sejumlah 13 juta yang dipindahkan ke akaunnya di Kanada. Ini bukan main-main, saudara. Dalam keadaan begini, lepas satu-satu terbongkar. Sebab itu saya katakan sekarang ni, kita ni bertambah teruk. Bukan rakyat biasa, rakyat terhimpit. Mereka yang berada di anjung kuasa begitu mudah. Kalau benar ada berlaku pemindahan wang sejumlah 13 juta, itu satu benda yang serius. Cuma hairannya hari ini dah bertolak balik pula. Jawapan daripada Sanusi ni. Kita pun tak tahu. Jadi kita harap bahawa benda ini perlu ditangani secara tuntas. Datuk Mukris kena jawab, kena tuntut, sebab ini telah dilapaskan dalam Dewan, dalam perbincangan, dalam perbahasan Dewan Undangan di Kedah.
Jadi tentulah benda itu ada faktanya, sebab yang melontarkan kenyataan itu adalah Yang Berhormat Menteri Besar. Dia kata bahawa ini kalaupun tidak merupakan kesalahan Datuk Mukhlis, mungkin kerana penasihat yang menjadi penasihat. Bagi saya soal itu tak timbul. Soal penasihat ke apa ke, saya tak ambil kisah. Yang penting kenapa duit rakyat boleh diboroskan sebegitu di saat negara dalam keadaan sukar begini. Saya tak boleh terima kalau pimpinan berbelanja sebegitu banyak, kalau pimpinan meluluskan projek kepada orang luar, sedangkan rakyat sendiri terus hidup mengemis di bumi sendiri. This I cannot tolerate. Ini saya cakap terus terang. Saudara, geram bila dengar baca kenyataan begitu, nak mendidih juga darah.